Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rifkah binti Razali, nama matrik 0584. Tajuk atau isu yang saya akan membicarakan atau berkongsi dengan anda semua adalah tajuk isu terhadap pengajian hadis di Sabah. Sebelum saya pergi kepada pengajian hadis di Sabah, semestinya saya akan terangkan ataupun bercerita sedikit tentang hadis. Apa itu hadis? Mengapa hadis ini patut kita amalkan? Siapa yang buat hadis ini? Mengapa dan kenapa? Semestinya korang akan bertanya-tanya. Baiklah, saya akan berkongsi sedikit demi sedikit. Pengajian hadis atau sunnah nabawiyah adalah sumber kedua selepas Al-Quran Al-Karim. Hal ini disepakati oleh para ulama awalin, mutakhirin dan para ulama pada zaman kini. Ini kerana di kalangan sahabat dan juga fuqaha menjadikan hadis Rasulullah sebagai sumber rujukan untuk menetapkan hukum. Dan sebenarnya pengajian hadis cukup sinonim dengan masyarakat Malaysia kerana ia telah bertapak sejak dari era Syekh Nuruddin Al-Ranirin. Baiklah, itulah sedikit demi sedikit tentang apa itu maksud hadis, sejak bila bertapak dan sebagainya. Seterusnya saya akan pergi kepada pengajian hadis di Sabah. Sebelum saya pergi pada pengajian hadis di Sabah, saya akan cerita sedikit tentang Sabah. Untuk pengetahuan korang, negeri Sabah terletak di bahagian utara Kepulauan Borneo. Negeri Sabah juga negeri kedua terbesar selepas negeri Sarawak. Negeri Sabah juga dikenali sebagai negeri di bawah bayu. Apa itu maksud negeri di bawah bayu? Negeri di bawah bayu adalah di mana negeri di bawah bayu adalah kedudukan negeri tersebut berada di luar dan bahagian selatan zon ribut. Sabah juga sinonim dengan pelbagai dialek, bangsa, suku kaum dan sebagainya. Masyarakat aslinya terdiri daripada 30 suku kaum, lebih daripada 50 bangsa dan tidak kurang daripada 80 dialek. Kita boleh tengok betapa hebatnya negeri Sabah itu. Kita patut bangga kerana negeri Sabah juga berada di Malaysia. Seterusnya saya akan pergi kepada pengajian hadis di Sabah. Pengajian hadis di Sabah ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap pertama adalah di mana sebelum merdeka, tahap kedua adalah selepas merdeka, tahap ketiga adalah pada tahun 1990 sehingga kini. Baiklah, mari kita lihat. Okey, kita pergi tahap pertama. Pada tahap pertama yang boleh kita lihat adalah masih lagi tidak wujud institusi pengajian hadis. Malah tokoh dan pendakwah hanya fokus kepada perkara umum sahaja. Dan kita juga boleh lihat bahawa pendakwah dan para ulama hanya fokus kepada perkara umum sahaja dalam mendalami ilmu agama. Dan mereka memperjuangkan untuk menangani gerakan Kristianasi yang semakin meluas pada ketika itu. Baiklah, kita boleh nampak pada tahap pertama ini tidak banyak perubahan. Masih lagi tidak banyak lagi pengajian hadis yang semakin luas. Kita akan pergi pada tahap kedua. Tahap kedua kita boleh nampak sedikitlah perubahan dari segi aspek pengajian hadis. Kita boleh nampak bahawa pengajian hadis itu pada tahap kedua selepas merdeka semakin berkembang, di mana wujudnya majlis-majlis ilmu. Contoh-contoh majlis ilmu adalah sambutan Maulid Rasul, Isra' Mi'raj, awal Muharram, program-program da'i, penyetus ummah dan sebagainya. Dengan program-program tersebut, kita dapat menarik minat orang untuk lebih mengeksplor tentang apa itu hadis. Contohnya dalam sambutan Maulid Rasul, kita adalah bersama-sama kita berselawat ataupun kita berarak, kita menarik minat supaya orang sama-sama ikuti apa yang kita buat. Dia akan dapat rasa apa yang kita rasa, mereka akan rasa apa yang kita rasa. Seterusnya apabila telah wujudnya pendakwah-pendakwah
untuk mewujudkan majlis-majlis ilmu, seterusnya ada pula wujud institusi-institusi yang semakin meluas. Contohnya kita boleh lihat institusi yang semakin meluas dan berkembang untuk mengembangkan pengajian hadis ni. Contohnya kita boleh nampak pada UMS Sabah. Kita boleh nampak ada perubahan, iaitu dengan penambahan kos-kos usuluddin. Kita boleh nampak kos usuluddin, ada kos usuluddin UMS, ataupun kita boleh nampak semakin ramai institusi seperti di sekolah akan terapkan pendidikan Islam perlu ada dalam setiap subjek. Sebab itu setiap tahap akan berlaku perubahan demi perubahan. Contoh tahap kedua adalah berlaku institusi dan juga majlis ilmu. Tahap ketiga, kita pergi tahap ketiga. Tahap ketiga adalah kita tidak banyak perubahan pada zaman kini. Kita boleh nampak tahap ketiga ni ialah semakin menarik minat orang tempatan, terutamanya orang tempatan Sabah, menarik minat untuk mendalami ataupun belajar tentang ilmu pengajian hadis ni. Sebab itu setiap tahap akan berlaku proses sedikit demi sedikit. Apabila tahap pertama berlaku pada tahap kedua, apabila tahap kedua berlaku pada tahap ketiga. Tahap ketiga semakin menarik minat orang untuk belajar ataupun mengetahui tentang apa itu hadis sebenarnya. Sebab itu setiap perkara yang berlaku pasti ada cabaran-cabarannya. Contohnya kalau kita nak daki Gunung Kinabalu, pasti ada cabarannya. Apa cabarannya? Contohnya kehabisan air. Contoh lagi, cedera ataupun dan sebagainya. Setiap perkara yang kita nak capai pasti ada cabaran-cabarannya. Apabila cabaran yang berlaku, kita kena tanamkan sifat sabar. Apabila kita bersabar, pasti akan berjaya. Antara cabaran untuk pengajian hadis ni terus berkembang adalah yang pertama, ada segelintir masyarakat merasakan ilmu hadis ni adalah tidak penting. Kerana mereka merasakan kenapa kita nak belajar ilmu hadis sedangkan kita ada Al-Quran. Oleh itu, sumber hadis adalah sumber kedua selepas Al-Quran. Sebab itu kita perlu ikuti. Cabaran yang kedua adalah tidak wujudnya institusi-institusi yang khusus dalam pengajian hadis. Hanya melibatkan yang umum. Jadi, apabila kekurangan institusi, maka kurangnya kembangnya ilmu hadis ni. Sebab itu semakin banyak institusi, semakin berkembang ilmu hadis. Apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah pengajian hadis di Sabah sebelum merdeka, sehingga sekarang kita boleh nampak sesuatu yang boleh dibanggakan. Kita boleh lihat sesuatu yang boleh dibanggakan. Sebab itu, setiap perkara yang kita lakukan pasti ada proses-proses dan cabaran-cabaran yang berlaku. Walaupun kita nampak pengajian hadis ini daripada sebelum merdeka sehingga ke selepas merdeka, nampak kita boleh dibanggakan. Walaupun ilmunya tak adalah sehebat ilmu tasawuf dan sebagainya, tapi cukup untuk kita banggakan bahawa ilmu hadis adalah suatu ilmu yang boleh kita pelajari, untuk kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Saya pegang satu kata, jika niat sudah tertanam, maka tidak ada apa yang boleh halangnya. Jika kita niat untuk belajar sesuatu perkara, maka tidak ada apa yang boleh halang daripada kita lakukan sesuatu perkara. Maka setiap perkara yang kita lakukan pastilah kita ada niat. Contoh, kalau kita niat kerana Allah untuk belajar ilmu hadis, maka tidak ada apa yang boleh halangnya. Maka setiap perkara yang dilakukan pasti niat kena ada. Niat adalah merupakan sesuatu perkara yang utama setiap perkara-perkara yang dilakukan. Maka berfikirlah, maka niatlah untuk dalam diri sebelum kita belajar hadis, supaya apa yang kita belajar akan lebih dapat kebaikan daripada apa yang kita belajar. Oleh itu, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.